Baik. Kita buka kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala likiram ashabil izam syai'illahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah oleh kamu akan terjadinya fitnah pada akhir zaman, yang mana fitnah itu tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi kena kepada semua orang. Wa'lamu, dan ketahui olehmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha keras balasan siksaan dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada Islam ghariban wa sayauru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, ahli kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan perjumpaan kita, pertemuan kita pada malam ini sekali lagi, dan diizinkan kita untuk hadir untuk mengibarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang beriman kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah taala dan juga hari akhirat, serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kitab kita Sifat 20, suatu pengenalan asas. Sifat 20, satu pengenalan asas. Sampai muka surat apa tuan? Ha? 13. 13 bawah. Ha? Ha? 13. Baris
Tambih Tak ada. Tak. Baik. Ya ada. Berapa orang yang ada kitab ni? 6. Mana pergi? 2 di. Ha? 2 di. Ha. Okey, insya-Allah. Baik, kita lihat tambihun, satu peringatan. Wajib mengetahui erti wajib, mustahil dan harus. Wajib kita mengetahui makna wajib, mustahil dan juga harus. Jadi apakah maksud wajib yang dalam ilmu tauhid, dan apa maksud mustahil dan harus dalam ilmu tauhid? Adakah wajib yang ada dalam tauhid sama dengan wajib yang terdapat dalam ilmu fiqh? Adakah sama dengan wajib yang terdapat dalam ilmu fiqh? Wajib yang terdapat dalam fiqh maksudnya sesuatu perkara yang kalau kita buat kita mendapat pahala, dan kalau kita tinggalkan kita mendapat dosa. Allah dalam bahasa Arabnya dia kata ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Satu perkara yang apabila kita dibuat kita mendapat pahala, dan kalau kita meninggalkan maka kita diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat mana wajib. Tak mungkin untuk menghukumkan sesuatu sifat itu wajib atau mustahil atau harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala atau bagi Rasul jika tidak mengetahui erti wajib. Jika kita tak tahu makna wajib, dan kita tak tahu makna mustahil, dan tak tahu makna harus. Kaedah ada menyebutkan, dia kata al-hukmu bisyai'i aw alaihi far'un an tasawwurih. Menetapkan hukum kepada atau ke atas sesuatu perkara merupakan sebahagian daripada pemahaman terhadap perkara tersebut. Menetapkan hukum kepada atau ke atas sesuatu perkara merupakan sebahagian daripada pemahaman kepada perkara tersebut. So kalau kita nak faham satu perkara itu, kita kena menetapkan sesuatu hukum lah, sama ada hukum itu wajib, mustahil ataupun harus. Macam tu. Baik, pengertian wajib, mustahil dan harus akan disebutkan dalam pelajaran seterusnya insya-Allah. Okey, di belakang soalan. Soalan. Adik-adik, duduk diam. Duduk diam. Baik, soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan mengetahui apa yang wajib, apa yang mustahil dan apa yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya? Soalan, apakah yang dimaksudkan dengan mengetahui yang wajib, apa yang mustahil dan apa yang harus bagi Allah Ta'ala dan juga Rasulnya? So jawapannya tuan-tuan, secara terperinci, apa yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf adalah seperti berikut. Pertama, bagi Allah, sifat wajib bagi Allah Ta'ala. So mana ada berapa sifat tuan-tuan? Ada 20 sifat. Ada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian bagi Rasul, sifat wajib bagi Rasul ada 4 sifat lah. Kalau bagi Allah Ta'ala 20. Wujud, qidam, baqah, mukhalafah ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsih, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samat, basal kan. Sampailah qaulu ta'ala mutakaliman tu. Semana ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Bagi Rasul ada berapa sifat yang wajib? 4. Sidik, tabligh, amanah, fatanah. Sidik mana benar, tabligh menyampaikan, amanah maksudnya amanah dah, fatanah mana cerdik. So mesti ada 4 sifat yang wajib bagi Allah, bagi Rasul. Persoalan sekarang ini, adakah 4 sifat saja? Kemudian bagi Allah Ta'ala tadi ada 20 sifat yang wajib kita tahu. So adakah 20 sifat saja yang wajib bagi Allah? So jawapannya tidak. Sebenarnya sifat yang ada pada Allah Ta'ala sebenarnya banyak, tidak terhingga banyaknya. Tapi yang wajib tu 20 lah kita kena tahu. Yang lain tu harus kita tahu. Kalau tahu lagi elok lah. Tuan-tuan lihatlah contohnya pada nama-nama Allah, Asma'ul Husna kan. Ada berapa nama Allah Ta'ala?
99 nama kan. Kat situ pun dah nampak dah kan sifat-sifat yang ada kepada Allah Ta'ala. Maha pengampun, maha pemurah, pemberi rezeki, itu tak? Semua ada pada Allah Ta'ala. Menghidupkan, mematikan, yuhyi wa yumin. Kemudian sifat yang ada yang wajib bagi Rasul ada 4. Adakah 4 saja? Sebenarnya tidak. Banyak lagi sifat yang ada, sifat-sifat kesempurnaan yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian sifat mustahil atas Allah Ta'ala. So ada 20. 20 ni adalah lawan daripada sifat wajib tadi. Kalau wujud, maknanya ada. Lawannya Adam. Adam tiada. Ain dal mim, Adam tiada. Okay. Wujud kidam, sedia. Sedia lawannya tak sedia lah. Okay. Kemudian baqa. Wujud kidam baqa. Baqa mana kekal. Lawan kekal, fana, binasa. Kekal lawannya binasa. Lawannya binasa. Okay. Sampailah kepada seterusnya, kudrat, iradat. Lawan kudrat ialah kuasa, lawannya lemah. Macam tu. So maknanya wajib kita tahu sifat yang wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Lawannya itu kita kena tahu juga. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul pun ada sifat, 4 sifat. Kalau sidik maknanya benar, lawannya kazib, dusta. Mustahil, Rasul itu dusta. Kemudian patanah, cerdik, lawannya biladah, bodoh. Jadi mustahil kepada Rasul itu bodoh. Kemudian amanah, menyampaikan. Okay, sifat wajib bagi Rasul ialah amanah, lawannya khianat. Mustahil bagi Rasul itu khianat. Okay. Kemudian tabligh, menyampaikan. Lawan menyampaikan ialah kitimanun, menyembunyikan. Mustahil bagi Rasul itu menyembunyikan. Baik, kemudian sifat harus baginya Allah Ta'ala ada 1. Apa sifat yang harus bagi Allah? Ya, ma'azab orang yang buat taat dan menyeksa orang, ma'azab orang buat taat dan juga memberikan syurga kepada orang yang berbuat maksiat. Orang bermaksiat. Ini harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu sifat yang harus bagi Rasul, iaitulah bersifat dengan sifat kemanusiaan, sifat manusia, seperti makan, minum, berbaring, tidur, berkahwin dan sebagainya, buang air. Ini satu sifat yang harus kepada para nabi dan juga para rasul. So maknanya tuan-tuan, sifat wajib maknanya ada 41 semuanya. Ada 41 semua sifat yang ada pada Allah Ta'ala, wajib, lawan dan juga 1 harus. Kemudian pada Rasul mana ada 9. 41 campur 9, so mana 50 sifat yang kita kena tahu. Ini dikatakan sebagai 50 simpulan iman. 50 simpulan iman. So kena tahulah. Kalau tak tahu kenalah mengaji, kenalah belajar dan sebagainya. 20 tuan-tuan, bukannya banyak sangat pun. Lainlah kalau suruh fikir ingat sampai 100, 200, beribu dan sebagainya, dan kita kena ingat. Sah nak ingat dia. 20 tu pun kadang orang tak sanggup nak belajar. Macam-macam alasan nak belajar kan. Tak nak belajar, penat, letih, tak ada masa dan sebagainya. Baik. Kemudian kita lihat nombor 31 tu. Nombor 31 bawah, para ulama membahagikan sifat-sifat khabariyah, iaitu sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW terbagi pada 2 jenis sifat. Pertama, sifat zat. Yang kedua, sifat af'al. Pertama, sifat zat ataupun sifat diri Allah. Yang kedua ialah sifat af'al, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, macam mana katakan sebagai sifat zat? Sifat zat ialah sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dibicarakan dalam sifat 20. Inilah dibicarakan dalam 20 perkara tadi. Sifat zat, itulah sifat-sifat yang ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud, qidam, baqah dan sebagainya. Apalah habis. Kemudian menurut syarah, menurut daripada syaratul uluhiyah, syarat ketuhanan, dianya sifat zat tadi menjadi syarat kepada syarat ketuhanan. Mana syarat mutlak kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga, untuk menyucikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
daripada sifat yang tidak layak ataupun mustahil yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menyucikan Allah Taala ini pada sifat-sifat tidak layak pada Allah. Itu sebabnya kita kena tahu tentang sifatul zat, sifat zat. Okey, bukan ain zat. Ain zat tu diri Allah. Kita tak mungkin boleh mencapai kepada ain Allah, diri Allah itu. Kerana diri Allah ni mustahil untuk kita fikir. Rasulullah SAW menyebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Hendaklah kamu berfikir tentang sifat Allah, kejadian Allah ataupun sesuatu yang telah dicipta Allah Ta'ala tadi, dan jangan kamu fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya kita tak akan mampu untuk mencapai memikirkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kalau kita fikir tentang zat Allah Ta'ala, kita pun pening tuan-tuan. Silap boleh jadi gila lah. Kerana kita tak mampu untuk memikirkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita fikir ni tentang sesuatu benda yang terjadi di alam ini, hasil daripada kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, sifat af'al, sifat perbuatan. Ini sifat-sifat dan berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq maksudnya Allah Ta'ala memberi rezeki. Al-Muti, Mu'ti yang memberi, yang mengurniakan pemberian, yang maha mengurniakan pemberian. Al-Mu'ti, Mim Ain Ta Ya, Mu'ti. Kemudian Al-Muhyi, Allah Ta'ala yang maha menghidupkan. Al-Mumit, Allah Ta'ala yang maha mematikan. Al-Khaliq, Allah Ta'ala yang maha menjadikan ataupun mencipta. Al-Khaliq. Kita ni adalah makhluk benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda makhluk adalah benda bersifat hadis ataupun baharu. Sedangkan Khaliq ini Allah Ta'ala bersifat qadim, sedia. Sifat qadim ataupun sedia. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat baharu. Baik. Kemudian boleh memiliki dua keadaan yang seperti berlawanan, yang menunjukkan kehebatan dan keagungan Allah Ta'ala kerana mampu menciptakan dua perkara yang berlawanan. Allah Ta'ala mampu mencipta dua perkara yang berlawanan. Contohnya Allah Ta'ala bersifat muhyi dan Allah Ta'ala juga bersifat al-mumit. Muhyi, Allah Ta'ala yang maha menghidupkan. Al-mumit, Allah Ta'ala yang maha mematikan. Dua sifat serentak ada kepada Allah Ta'ala, tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Kemudian ad-dahru, ad-dahru yang boleh mendatangkan mudarat. Al-mu'ti yang boleh memberikan kebahagiaan. Al-mu'ti. Ad-dahru, ad-dar maknanya boleh mendatangkan mudarat. Al-nafi yang boleh memberi manfaat. Nafi. Al-mu'ti yang memberi. Al-mani' yang menghalang. Dia juga yang boleh memberi dan juga dia juga boleh menghalang. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata Qulillahumma malikal mu'ti tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata oleh Muhammad, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat memiliki kerajaan, dia boleh memberi sesiapa kepada kerajaan, satu kerajaan, dan dia juga boleh mencabut satu kerajaan. Dia juga boleh memuliakan seseorang dan dia juga boleh menghinakan seseorang. Mana ada dua sifat yang ada pada Allah Ta'ala lah. Dia boleh memberi sesuatu kerajaan pada siapa yang hendak, dan dia juga boleh mencabut satu kerajaan daripada siapa yang hendak. Dia juga boleh memuliakan sesiapa yang dia nak, dan juga dia boleh menghinakan sesiapa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu. Mana dua sifat yang berlawanan, tapi benda sifat ini adalah wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menghidupkan, mematikan. Dia juga yang menghidupkan, dia juga yang mematikan. Macam tu. Dia juga yang memberikan rezeki, dia juga yang boleh menghalang rezeki daripada siapa yang dia kehendaki.
Dia katakan sifatul afal, sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh memiliki dua keadaan yang seperti berlawanan yang menunjukkan kehebatan dan keagungan Allah Taala, kerana mampu menciptakan dua perkara yang berlawanan. Contohnya sifat Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan, Ad-Dar yang boleh mendatangkan mudarat, An-Nafi yang boleh memberikan manfaat pada orang lain, Al-Muqti yang memberi, Al-Mani yang menghalang. Dia boleh memberi dan dia boleh menghalang. Tahu tak? Manusia berusaha untuk mendapatkan sesuatu ataupun nak menghalang sesuatu. Kalau Allah Ta'ala izinkan, maka dia boleh menghalang. Manusia tu boleh menghalang sesuatu lah. Kalau manusia Allah Ta'ala tak izinkan, tidak dapat. Baik. Kemudian sifat-sifat wajib kesempurnaan bagi Allah Ta'ala bukan hanya 20 sifat, nampak? Kata musannif, dia kata sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala ni bukan hanya 20, tapi lebih, sebenarnya lebih, tidak terhingga banyaknya sifat Allah. Ada apa pun 20 sifat wajib di sini hanyalah yang wajib diketahui berserta dengan dalil-dalil secara tafsil ataupun terperinci. Yang lain tu kita tak perlu nak ketahui secara terperinci. Yang lain daripada 20. Tapi yang ni wajib kita tahu secara terperinci. Maknanya berserta dengan dalil dia, Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga dipanggil sebagai ibu segala sifat-sifat kamalan, ummahatul sifat. Yang hakikatnya sifat wajib kesempurnaan Allah Ta'ala tu tidak terbatas, kata musannif atau pengarang. Tidak terbatas, tuan-tuan. Terlalu banyak, masya-Allah. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu tentang sifat yang ada pada Allah. Yang wajib diketahui secara ijmal ialah yang 20 yang tadi. Perkara ini akan dibincang, akan datang. Yang lain tu secara ijmal. Ijmal lah ringkas. Tafsir secara terperinci. Terperinci kita kena tahu. Tu kalau boleh kita belilah kitab ni. Kan? Ada kitab lagi elok. Semaknanya ada tempat kita nak rujuk. Macam tu. Kalau tak ada kitab kan dongar-dongar lah. Untung-untung masuk, untung-untung silap-silap tak masuk. Untung-untung masuk Ustaz kan. Silap-silap kan tak masuk. Apalagi kalau dah balik rumah. Balik rumah kan dah tengok bola pula. Kan? Tengok bola kan dah lupa. Dah tak ingat dah. Jadi kalau ada kitab tu boleh lah. Boleh ulang-ulang. Tapi syaratnya ulang lah. Kalau ada kitab sampai rumah tak ulang pun tak dapat juga. Tu yang bila time nak belajar 2 minggu lagi, tu yang dia tercari tu. Ke mana orang letak kitab ni kan? Tanya rumah. Tak tahu dia dah. Tanya mana abang letak. Kan? Abang yang mengaji, dia tak mengaji kan? Baik Baik, kita lihat muka surat 16 insya-Allah. Tambih, apa makna tambih? Peringatan. Tambihun, peringatan. Ini istilah-istilah ni bahasa Arab ni banyak jenis dia. Kitabun, babun, ataupun tambihun, faidatun, muhimmatun, far'un. Itu semua istilah yang terdapat dalam kitab-kitab Arab lah. Kitabun, ini satu kitab. Babun, ini satu bab. Far'un, ini merupakan satu cabang. Muhimmatun, ini merupakan satu kepentingan. Faidatun, ini merupakan satu faedah. Tambihun, ini merupakan satu peringatan. Tambih. Ini biasalah dalam kitab Arab jumpa lah benda ni. Dalam kitab Melayu jarang jumpa. Sekali je jumpa. Itu pun dah ditukar kepada tulisan Rumi kan. Tulisan Rumi. Dah ada tak tulisan Arab lagi dah. Apakah perbezaan wajib dari segi syarat dan akal? Fahami perbezaan wajib daripada segi syarat dan akal. Daripada segi syarat, istilah wajib yang biasa digunakan yajibu ala wa yajibu ala kulli mukallafin. Kalau dalam tauhid, yajibu li kulli mukallafin wa yajibu li
Kalau dalam fiqh wajibu ala, bermakna ala wajiblah ke atas. Kalau dalam tauhid yajibuli, wajiblah bagi. Wajiblah bagi segala mukallaf. Jadi apakah maksud kata-kata yajibu ala, wajib atas? Maksudnya mesti buat. Jika dibuat dapat pahala, dan jika ditinggalkan sudah tentu berdosa. Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Sebut kaedah bahasa Arab ataupun dia panggil definisi dia. Suatu benda yang kalau kita buat dapat pahala dan diseksa kalau seandainya kita meninggalkannya. Contohnya solat 5 waktu sehari semalam kan. Itu dikatakan sebagai wajib. Wajib pula ada dua. Satu wajib ain, yang kedua wajib mukallaf. Wajib kifai. Pertama wajib ain, yang kedua wajib kifai ataupun wajib kifayah ataupun fardu kifayah lah. Mana dikatakan wajib ain, itulah wajib pada setiap diri kena buat. Contohnya solat, wajib setiap diri kena buat. Solat 5 waktu sehari semalam. Yang wajib secara kifai ataupun kifayah ialah contohnya sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ni, kalau ada seseorang meninggal dunia dalam taman ni, wajib seorang menguruskannya. Bila seorang telah menguruskannya, maka terlepaslah dosa kepada orang lain yang Islam yang ada dalam taman itu. Macam tu. Tapi kalau seorang pun tak nak menguruskan jenazah itu, maka berdosalah satu taman itu. Jenazah ini maksudnya jenazah orang Islam lah, bukan jenazah orang kafir. Orang kafir tu siapa nak uruskan tu tak? Kita yang ni Islam ni kita kena uruskan lah. So maknanya cukup seorang saja mengerjakan dia, maka terlepas yang lain. Macam tu. Kalau wajib ain ni, wajib setiap diri. Asal dia telah pun balik dan berakal, maka wajib setiap diri itu mengerjakan solat sehari semalam 5 waktu. Kecuali lah orang perempuan dia ada uzur dia kan, dia uzur dia dimaafkan lah. Tapi jangan sengaja-sengaja buat uzur. Ada juga separuh perempuan ni pun ceneke pun ada juga. Ceneke tu tak? Mengelak. Mengelak lah ceneke istilah kita kan. Orang 9 ni namanya ceneke. Dia buat alasan dia ada period lah, datang bulan dan sebagainya. Tapi tak ada datang bulan pun. Dia hanya buat alasan supaya apa? Dia boleh meninggalkan solat. Dia tak nak buat sembahyang dan sebagainya. Kalau lelaki adakah uzur dia? Tak ada kan? Walau apa jenis uzur pun mesti juga solat. Kalau tak boleh berdiri, maka naklah kita duduk. Tak boleh kita duduk, maka naklah kita berbaring. Kalau tak boleh berbaring, maka naklah kita gerakkan mata kita. Sembahyang tetap wajib didirikan dalam apa juga keadaannya. Kalau tertinggal, wajiblah kita mengganti ataupun qada dia. Contohnya gila, tiba-tiba gila. Sebulan gila. Sebulan dalam keadaan gila. Mana bila lepas gila tu kenalah ganti. Pitam, lepas pitam tu kenalah mengganti. Macam tu. Baik. Sebagai contoh wajib atas yang mukallaf untuk menunaikan salat. Keterangannya wajib di sini tuan adalah wajib syarak dan atau wajib daripada segi ilmu fiqh ataupun ilmu fiqh. Jika mukallaf menunaikan solat, dia mendapat pahala. Jika ditinggalkan, so mana dia berdosa lah. Sengaja meninggalkan, lagi parah lagi. Malas buat, lain. Sengaja meninggalkan, lain. Dia ada dua hukum tu tentang orang meninggalkan solat. Pertama, meninggalkan solat kerana sengaja. Yang kedua, meninggalkan solat kerana malas. Kalau siapa meninggalkan solat dengan sengaja dan mengakuilah solat itu tak wajib, maka jatuhlah dia kafir. Jatuhlah dia kafir. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau dia mengajar tidak ke solat itu disebabkan dia malas. Dia bukan tak tahu hukum tu wajib, dia tahu, cuma malas je nak buat. Ini dia katakan sebagai mukmin asi. Orang beriman tapi tergolong dalam orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah dia mengganti dan mengqada bila-bila masalah.
Secara fur mana segera dah kena ganti, kena qada balik. Kena hilanglah sikap malas tu, pangai malas tu nak kena buang semua. Baik, kemudian nombor 34. Sebagai contoh, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat kudrah, berkuasa. Ini wajib dalam tauhid. Kalau 33 tu wajib dalam fiqh. Wajib dalam fiqh. 34, nombor 34 wajib dalam tauhid. Apa maksud wajib dalam tauhid? Wajib di sini ialah wajib daripada sudut akal. Ia bermaksud akal menyatakan wajib atau mesti sifat kudrah, berkuasa bagi Allah. Jika tak ada sifat kudrah bagi Allah, maka dia adalah mustahil. Kerana jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrah, maka Allah Ta'ala akan bersifat dengan sifat lawannya, itulah lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Kalau Allah Ta'ala lemah, macam mana Allah Ta'ala nak cipta alam, nak menjadikan alam? Sedangkan alam telah pun ada, telah pun wujud. Mustahil alam tidak ada yang mencipta. Hatta rumah pun ada yang buat rumah. Rumah pun ada yang buat rumah. Kereta pun ada yang buat kereta. Betul tak? Rumah, kereta, kasut. Kasut pun ada buat kasut. Baju mesti ada orang buat baju. Benda macam tu pun ada orang buat. Songkok. Songkok mesti ada buat. Apalagi kalau alam. Alam yang luas terbentang. Mustahil alam itu terjadi dengan sendirinya. Mesti ada orang yang mencipta alam. Itulah Allah, zat yang maha hebat, maha kuasa. Sedangkan pada diri kita pun banyak kehebatan yang pada kita. Kita suluh diri kita, banyak tak kehebatan? Mata yang boleh melihat seluas alam, mulut yang boleh berkata-kata. Daripada mana datang suara tu? Mulut kita tu. Telinga yang boleh mendengar. Daripada mana dapat kekuatan telinga boleh mendengar? Betul tak? Tenaga yang boleh kita berjalan, berlari ke sana, berlari ke sini. Daripada mana datang tenaga tu? Daripada mana datang tenaga? Kalau kereta boleh bergerak, dia ada enjin kan? Dia ada enjin. Dengan ada enjin, lepas tu isi pula minyak dalam enjin tu, dengan minyak enjin ni kan? Minyak pelincir semua kan? Lepas tu isi pula petrol semua. Tayar pun cantik, lawa. Kereta pun baru. Dengan steering dia mantap semua kan? Kita start, hidup, jalan dah. Kalau manusia, ada tak enjin manusia? Dalam badan kita ni, ada tak enjin dia? Tak ada lah kan? Tak adalah macam kereta. Tapi daripada mana tenaga kita dapat datang dari jalan tu? Boleh kan? Boleh tak? Daripada mana datang tenaga tu? Kalau kereta, tenaga tu hasil daripada enjin tu lah. Ataupun kata pembakaran yang terdapat dalam enjin kereta tu, dengan minyak, ada dengan apa macam-macam lah. Dengan petrol dan sebagainya. Maka kereta pun, kita start pun hidup. Maka dia pun bolehlah berjalan. Kita padu dengan baik, boleh jalan. Kita pergi mana-mana boleh. Sampai ke utara pun boleh. Nak pergi ke Pulau Pinang ke, nak pergi Kelantan ke, nak masuk dengan Songla ke apa ke, Nyai pun boleh sampai sana, tu tak? Dengan kereta yang kita ada. Mana kehebatan manusia telah mencipta kereta sampai dia boleh berjalan berpuluh ribu kilometer berjalan. Tapi dalam badan kita ni ada tak enjin? Tak ada enjin kan? Tapi macam mana boleh berjalan? Nampak? Yalah. Itu jantung tu macam enjin lah tu. Jantung kita, hati kita, semua dia berjalan tu. Otak kita kan, mata kita melihat, telinga mendengar, mulut boleh bercakap, badan ada diria-diria sentuh kan, yang ada pada kita tadi. Semua tu memainkan peranan lah. So masalahnya benda tu datang dari mana kekuatan tu? So datang tu kekuatan tu daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kekuatan pada kita, boleh tak kita gerak? Tak boleh. Dan kita juga bergantung pada nyawa kita.
Selagi mana ada nyawa, selagi itu bolehlah kita berlari, melompat, berjoging semua-semua, panjat bukit, kan, langit, entah naki gunung, macam tu. Mana hasil daripada nyawa dalam badan kita lah. Kalau nyawa tak ada, jantung ada, nyawa tak ada, boleh tak kita bergerak? Tak boleh. Walaupun canggih macam mana kita punya jantung tu, hebat macam mana kita menyangkung, tapi nyawa tak ada, habislah. So nyawa tu siapa punya kendalian? Siapa yang kawal nyawa tu? Malaikat. Malaikat siapa yang cipta? Allah. Malaikat bertugas mencabut nyawa ke tak cabut nyawa dan sebagainya, hasil daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah daripada Allah Ta'ala. So kembalinya kepada Allah Ta'ala. Semuanya kembali kepada Allah Ta'ala balik. Macam tu. Faham kan? Macam tu. Ataupun contoh lain lah. Contohnya kalau seandainya kita tak puas hati lah, contohnya masalah buah temikai. Kita tak puas hati dengan buah temikai. Kita buat balik buah temikai, kita beli kat tepi jalan dan sebagainya, kita buat balik ke rumah, kan? Sebelum kita buat itu, biasanya kita akan test temikai, kan? Temikai tu manis ke tak manis? Penjual kata manis, tapi bukan temikai yang kita beli tu, temikai lain dia bagi. Kita pun belilah sampai ke rumah, kan? Rumah kita pun potonglah. Bila makan rasa tak sedap, manis. Bila tak manis, siapa yang rumah kita salahkan? Siapa yang rumah kita salahkan? Kita yang salah. Kita pula salahkan siapa? Kita pula salahkan si penjual. Sekurang asam punya penjual, kan? Mula rumah kita kata, apa bodoh ni bang, pembeli tak betul ni, masam tu kata tak sedap pun. Kau jangan salah dia pula, kan dia yang buat, kata kan. Kan dia yang jual. Yang jual tu si Mamat tu yang jual. Dia bagi tadi manis sedap, maka kita pun geram nak marah si Mamat tak yang jual temikai ni. Okay, temikai tu yang jual pula, bukan salah dia dah, kan? Saya ni penjual aja, saya dapat bekalan daripada si Ali, dia tu. Dah si Ali pula kena marah. Si Ali pula kena marah, kan? Dia maki hamun si Ali, kau tak betul lah, kau jual pula maki bikin tak sedap. Si Ali pula, kan salah dia dah, kata. Kan? Saya hanya menjual je, saya ni orang tengah je, kata. Saya yang tengah je, yang dapat ni saya dapat daripada si Abu, kata. Si Abu pula kena marah pula dah. Si Abu pula kata bukan dia salah dah. Ini siapa? Siapa pula dah? Si Khalid pula. Si Khalid yang tanam ni, kata kan dia yang tanam dah, dia orang tanam. Dah si Khalid pula dah kena marah lah. Si Khalid pula, jangan salah dia, ni kan kuasa dia, kuasa Tuhan, kata. Allah Ta'ala punya kuasa, nampak? Sudah kembalinya kepada Allah Ta'ala, nampak tak? So hakikat semua tu daripada Allah Ta'ala. Baik, kemudian kita lihat balik. Hendaklah diingat dengan baik, wajib di sini bukan wajib syarak ataupun fiqh. Jangan sesekali memahaminya seperti jika Allah bersifat kudrah, maka Allah Ta'ala mendapat pahala. Jadi wajib yang dalam tauhid bukan makna wajib dalam fiqh. Okay? Wajib dalam fiqh suatu benda kalau kita buat dapat pahala, meninggalkan dosa. Bukan wajib itu. Wajib di sini ialah wajib di sini akal kita. Wajib di sini akal kita bahawa Allah Ta'ala itu bersifat wujud, Allah Ta'ala itu bersifat qidam, Allah Ta'ala itu bersifat baqa, dan seterusnya lah. Macam tu. Ataupun contoh paling mudah, ada orang cakap kat kita, di balik bukit itu ada api. Balik bukit tu ada api. Macam mana tanda di balik bukit ada api? Ada asap. Ada asap. Jadi asap itu menunjukkan bahawanya adanya api itu. So wajib di segi akal kita menyatakan bahawa di balik bukit tu ada api.
ataupun setiap benda yang menghanguskan kan adalah biasanya api. Api sifatnya ialah menghanguskan. Air pula sifatnya ialah menghilangkan dahaga. Menghilangkan dahaga. So wajib dari segi akal kita bahawa api itu ialah menghanguskan dan air itu adalah menghilangkan dahaga. Wajib dari segi akal kita menyatakan begitu. Okey. Wajib pula dari segi akal kita, seorang anak itu lahir daripada seorang ibu dengan adanya ayah. Ibu dan ayah, maka adanya anak. Mustahil ada anak tanpa ada ibu dan ada ayah. Tanpa ada ibu dan ada ayah. Mesti ada ibu ayah kan. Walaupun anak tak saraf pun mesti ada ayah juga. Mesti ada ayah. Cuma mungkin ayah tak dapat dikenal, tapi adalah ayah itu. Kerana manusia, hakikat manusia begitu. Dicipta daripada pertemuan air mani, benih lelaki dan juga benih perempuan, maka adalah anak. So anak ni dilahirkan kemudian, mesti ada mak ayah dulu baru ada anak. Tak boleh ada anak dulu kemudian baru ada mak ayah. Mana anak menjadikan mak dan ayah? Boleh ke? Tak boleh. Jadi mustahil pada akal kita begitu. Wajib pada akal kita menyatakan, wajib pada akal bahawa anak itu lahir daripada pertemuan benih laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu. Wajib pada akal kita menyatakan begitu. Mustahil pada akal bahawa mak dan ayah itu lahir daripada benih ayah. Mak dan ayah lahir daripada benih anak. Itu mustahil daripada segi akal kita, tak boleh terima pada akal. Boleh? Gitu. Baik. Dahlah diingat dengan baik, wajib di sini bukan wajib syarak atau fiqah. Jangan sekali memahaminya seperti jika Allah bersifat dengan kudrah, maka Allah Ta'ala mendapat pahala. Jika tidak, Allah Ta'ala berdosa. Na'udzubillah. Kerana pahala dan dosa hanyalah untuk mukallaf ataupun manusia atau makhluk, bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Yang ditaklifkan hukum ni manusia, bukan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala ditaklifkan hukum. Kita yang kena taklif hukum. Kita yang besok yang akan dapat pahala ataupun dapat dosa. Kita lah nanti besok sama ada kita masuk syurga ataupun kita masuk neraka. Baik, persoalan seterusnya, apa yang perlu lakukan setelah mengetahui sifat ini, 50 sifat ini? Setelah mukallaf tahu semua 50 sifat tadi kan, yang sebelah dalam kotak sebelah itu, maka wajib pula meyakini dengan cara mengetahui hukum bagi semua sifat tersebut. Di sini peranan akal untuk menghukum sifat-sifat tersebut, sama ada benda tu wajib, wujub, mesti ataupun istihalah, tak mungkin ataupun tak boleh, ataupun jawaz. Jawaz ni tak boleh, boleh jadi. Jawaz ni boleh jadi. Harus, mana jawaz ni harus. Harus di sini tak sama dengan harus dalam fiqah. Kalau harus dalam fiqah, boleh buat tak apa. Kalau buat tak dapat pahala, kalau tak buat pun tak berdosa. Kalau tak buat pun tak berdosa. Itu dikatakan sebagai harus dalam fiqah. Di sini bukan harus dalam fiqah. Ini harus dalam tauhid. Contohnya, harus bagi Allah Ta'ala itu mengazab orang yang buat taat dan memberikan balasan syurga kepada orang yang buat maksiat. Itu harus bagi Allah. Kemudian para Nabi pun ada satu sifat yang harus, bersifat dengan sifat manusia. Ada makan, ada minum, ada tidur, ada berbaring, sakit, berkahwin, buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Ini adalah sifat yang harus kepada manusia, kepada para nabi dan para rasul. Cuma para nabi dan rasul ini mereka dikurniakan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan manusia biasa dia tidak ada mukjizat. Yang ada pada manusia ialah kemungkinan besar, salah satu ialah karamah.
Karamah ni kemuliaan. Contohnya boleh berjalan di atas air, boleh terbang di udara, boleh berada di dua tempat pada satu masa. Ini dikatakan sebagai karamah. Karamah. Keramat ataupun karamah lah. Yang diberikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia biasa dia dibagi al-maunah. Maunah ni untuk manusia biasa yang terdiri pada orang soleh. Bukan kumpulan maunah. Pernah dengar kan kumpulan maunah tu kan? Al-maunah. Bukan itulah. Maunah maksudnya bantuan, pertolongan, maunah lah. Okey. Maunah ini adalah kelebihan Allah Ta'ala bagi pada orang-orang yang soleh. Maunah kelebihan dia macam karamah juga, tapi tak sampai pada tingkatan karamah ataupun keramat. Tak macam tu, dia bukan keramat, tapi kelebihan sesuatu yang Allah Ta'ala bagi pada orang yang soleh. Faham kan? Baik, oleh itu jika akal menghukumkan sifat itu sebagai wujub ataupun mesti, maka sifat itu akan disebut wajib. Wajib mana yang mesti atau yang bersifat dengan mesti. Yang mesti ataupun bersifat dengan mesti. Kemudian istihalah. Istihalah maknanya tidak ataupun mustahil. Contohnya mustahil ataupun yang tidak bersifat dengan tidak, yang tidak lah. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu contohnya makan dan minum. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat tidak menentukan. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat iradah, mana menentukan. Baik, kemudian sifat harus, jawaz ataupun harus. Harus maksudnya yang boleh. Yang boleh ataupun harus. Yang bersifat dengan boleh ataupun sifat harus. Okey, harus. Contohnya harus Allah Ta'ala tadi menyesa orang buat taat dan memberikan balasan kebaikan syurga kepada orang buat maksiat. Itu harus bagi Allah. Tapi janganlah sengaja buat pula. Kan? Bukan kau Allah Ta'ala bersifat harus. Allah Ta'ala, tuan, ustaz, kalau macam tu akulah nak buat maksiat lah. Nak buat maksiat lah. Ataupun aku nak mencuri lah, nak merompak, nak berzina. Kan? Ialah Allah Ta'ala ni dia sifat harus. Boleh Allah Ta'ala memasukkan aku dalam syurga. Walaupun aku ni ahli maksiat. Dia nak macam tu pula. Takut nanti kan waktu kau mati kau tak dapat bertaubat, payah juga. Kalau dapat taubat, alhamdulillah lah. Kalau tak dapat, macam tu. So syaratnya tu mesti taubat. Macam tu. Baik, apakah makna wujub? Wujub maknanya mesti. Istihalah maksudnya mustahil ataupun tak mungkin. Kemudian jawaz maknanya harus. Ini adalah hukum akal, iaitu bagaimana akal menghukum sesuatu sama ada akal menyatakan dia mesti atau tidak, atau boleh ataupun harus. Itu daripada sudut akal kita. Kerana hukum ni tuan-tuan ada tiga. Hukum ni sebenarnya ada tiga. Pertama hukum syarak, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum akal. Yang ketiga hukum akal. Pertama hukum syarak, yang kedua hukum adat. Hukum adat, yang ketiga hukum akal. Hukum adat tu bukan adat yang adat pepatih apa benda tu, tak. Hukum adat ni contohnya adat api. Contoh api adatnya membakar kan. Adat api tu membakar. Api juga boleh tidak membakar. Kalau Allah Ta'ala mengizinkannya tidak membakar. Contohnya kisah Nabi Ibrahim AS. Hakikat api membakar, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar kan. Macam tu. Ali silat mata pun juga. Kita nampak ali silat mata kan berjalan di atas bara api. Atau ali silat mata dia ambil api tu dia makan tapi tak ada mudarat apa-apa kan. Tidak ada mudarat kan. Itu semua dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala izinkan, habis kau mesti bakar. Itu logam kau kan. Macam tu. Baik, seterusnya. Kemudian 36 disebut juga dengan hukum akal,
Kemudian 37 disebut juga dengan akal hukum atau muta'alaq bagi hukum akal. Muta'alaq mana tempat pergantungan ataupun persangkutan kepada hukum akal. Macam tu. Boleh faham tak? Kemudian setiap mukallaf wajib mengetahui sifat dan hukum sifat untuk diyakini, seperti wajib muka surat 18. Wajib terbagi pada dua. Pertama, tahu sifat. Yang kedua, i'tikad dengan tahu hukum sifat. Pertama, wajib tahu sifat. Contohnya wajib, sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Rasul, sifat ada bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Dia dikatakan wajibat, mustahilat, jaizat. Wajibat, mustahilat, al-jaizat. Dia katakan hukum akal ataupun muta'alaq, tempat pergantungan. Kemudian i'tikad dengan tahu hukum sifat. Contohnya wujub, istihalah, al-jawaz, dikatakan hukum akal. Hukum akal terbagi pada tiga, kan? Mesti, tidak, ataupun boleh. Mesti, kan? Pertama, wujub ataupun mesti. Kedua, istihalah, tidak. Ketiga, jawaz ataupun harus. Harus bagi Allah, mustahil bagi Allah, wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan harus bagi Allah. Faham kan? Wajib bagi Allah itulah sifatnya wajib ta'ala. Mustahil bagi Allah, lawannya tu istihalah, lawannya. Harus bagi Allah, satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Ma'azab orang yang buat taat dan menyeksa orang buat, ma'azab bagi orang buat taat dan memberikan kebahagiaan kepada orang buat maksiat. Catatan, sebelum diyakini dengan cara wujubul wajibat ataupun istihalatul mustahilat ataupun jawazul jaizat, hendaklah akal menghukum dahulu setiap satu sifat yang 20 itu. Umpamanya sifat wujud dihukumkan dengan mesti, Adam dihukum dengan tidak. Adam ni ain dan mim, bukan hamzah ataupun alif dan mim. Kalau alif dan mim itu ialah Nabi Adam. Nabi Adam ni ain dan mim, mana Adam. Adam mesti ada. Okey. Fi fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Melakukan setiap benda yang mungkin ataupun meninggalkannya. Ini dikukuhkan sebagai jawaz ataupun harus. Begitulah dengan sifat-sifat yang lain. Fa'lu kulli mumkinin. Fa'lu makna melakukan setiap benda yang mungkin ataupun meninggalkan, tarku atau meninggalkan benda yang mungkin. Ini hukumkan sebagai harus bagi Allah Ta'ala. Okay? Contohnya manusia. Manusia haruslah Allah Ta'ala cipta. Manusia ini adalah benda yang harus dicipta Allah Ta'ala. Bukan wajib Allah Ta'ala mencipta manusia. Begitu dengan alam ini. Alam ni adalah benda yang harus Allah Ta'ala cipta, bukan wajib. Kalau Allah Ta'ala tak cipta alam pun tak mendatangkan masalah bagi Allah. Tak ada masalah bagi Allah. So harus Allah Ta'ala cipta manusia, harus Allah Ta'ala mencipta alam, harus Allah Ta'ala mencipta sungai, gunung ganang dan sebagainya, harus Allah Ta'ala itu mencipta para malaikat, harus Allah Ta'ala menciptakan para jin, syaitan dan sebagainya. Ini semua adalah harus bagi Allah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tidak wajib mencipta itu benda, dan Allah Ta'ala pun tidak memerlukan kepada benda itu sebenarnya. Tak ada pun tak ada, tak apa Allah Ta'ala bagi Allah. Dia tidak akan mengurangkan derajat Allah. Ada kita pun tak akan menambahkan derajat Allah. Taat kita tak akan menambahkan derajat Allah. Dan kalau kita maksiat pun tidak akan mengurangkan derajat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita ini adalah harus saja Allah Ta'ala cipta. Tak cipta pun tak ada masalah. Kita tak solat pun tak ada masalah bagi Allah. Tapi yang akan disiksa siapa? Manusia lah. Manusia itu sendiri akan disiksa. Faham kan? Secara lebih jauh lanjut,
Sila lihat carta di bawah. Lihat carta tu. Okey, sekadar itulah perbincangan kita malam ini. Sampai situ tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang dibahas, dikupas tadi akan syaitan sebanyak akan dapat memberikan kepahaman lah, insya-Allah, dalam bab ini, insya-Allah. Akidah ni, tauhid ni dia susah sikit. Sebabnya kita kena fokus dan menumpukan apa yang disampaikan. Jangan duk berangan je kan. Okey. Badan ke sini tapi hati tak ke mana. Badan ke sini, hati dekat mana? Tah dekat Zimat ke, dekat Giant ke, Tesco kan, mana tahu. Okey, boleh? Okey, ada soalan? Soalan tak? Kalau macam dia nak menerima benda yang tak elok tadi, dia menyalahkan benda tu, kerana dia menyalahkan Allah Ta'ala. Maksudnya? Macam pemikai tadi lah, kita salahkan orang. Mana kita salahkan Allah Ta'ala ke? Tidak. Kita tak nyalahkan Allah. Kan? Hakikatnya yang mencipta tu Allah lah. Hakikat yang mencipta tu benda baik ke benda buruk tu adalah kuasa dia lah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak boleh menyalahkan benda yang baik itu, tak boleh sandarkan pada Allah. Benda yang baik, benda buruk tak boleh sandarkan pada Allah. Memang Allah Taala yang mencipta tu benda. Benda baik kata tahi ke, kan, mencuri pun asalnya pun Allah Taala juga ciptaan dia. Curi, merompak pun tak boleh. Semua Allah Taala kan. Tapi kita tak boleh menyalahkan takdir Allah. Tak boleh menyalahkan. Dan benda buruk tak boleh sandarkan pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana adab kita. Adab kita dengan Allah, kita tak boleh menyandarkan benda buruk pada Allah. Walaupun hakikatnya menciptakan tu Allah Ta'ala juga. Macam tu. Buah tak elok masam, siapa ciptakan? Allah ya kan? Allah Ta'ala yang ciptakan juga. Manis, siapa ciptakan? Allah kan? Allah Ta'ala juga menciptakan manis. Tetapi kenapa Allah Ta'ala menciptakan benda masam, benda yang tak manis? Salah satu nak uji kita. Setahu mana kesabaran kita kan? Sabar ke tak sabar? Satu lagi nak nyata pada kita tentang sesuatu kita nak dalam dunia ni, tak semuanya boleh tercapai. Nampak? Satu benda yang dalam dunia ni, kalau boleh kita nak semua perfect. Tapi ada tak benda yang kadang tak perfect? Ada kan? Contohnya kita nak anak kita kalau boleh semuanya berjaya. Okay? Kalau PSA tu semua dapat, kalau SPM tu semua dapat 10A. Ada tak dapat semua 10A? Tak dapat dah. Kadang ada 1A. Kadang ada yang tak ada A pun ada. Anak kita kan ada tak ada A. Kalau kita nak memang semua nak ada A. So kuasa siapa? Kuasa Allah kan. Kuasa Allah, bukan kuasa kita. So kat situ pun Allah Ta'ala nak tengok siapa yang lebih berkuasa. Aku kuasa ke kau kuasa? Okay. Sampai itu nak tengok sejauh mana orang kata keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita pada Allah, kesabaran kita pada Allah, percaya pada qada dan qadar. Kerana qada dan qadar pun termasuk dalam rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang salah satunya ialah percaya pada qada dan qadar Allah yang telah pun tertulis di azali. Kalau Allah Ta'ala katakan A tu A lah, kalau kata B tu jadi B lah dia. Kalau Allah Ta'ala nak lahirkan anak tu cacat, cacat lah dia. Kalau Allah Ta'ala nak lahirkan anak tu sempurna, tak ada cacat apa-apa, lahirlah anak tu dalam keadaan sempurna, tak ada cacat apa-apa. Kan? Cuma benda yang baik, benda yang buruk tidak boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan manusia itu cacat? Misalnya sebab kadang salah mak bapak juga. Kan? Kenapa nak cacat? Kadang salah mak bapak. Mungkin kadang faktor pemakanan ke,
ada benda yang dimakan tak betul, ataupun mungkin ada lah benda-benda lain lah kan, menyebabkan anak tu lahir dalam keadaan cacat. Kejadian cacat macam tu. Tak semua orang nak anak cacat, semua nak anak sempurna kan, tapi tak dapat. Sampai itu Allah Ta'ala nak uji kita. Kemudian satu lagi nak kata pada kita, anak cacat itu bukan makna dia tak ada kelebihan sesuatu. Kadang anak cacat dia ada kelebihan lain yang kita tak jangka pun kelebihan tu kan. Golongan OKU kan, dengan OKU dia bukan makna dia semua tu semua OKU, tak ada. Kadang ada kelebihan lain Allah Ta'ala bagi pada dia yang kadang kita tak tahu, tak jangka kan. Ada kelebihan dia. Sampai itulah Allah Ta'ala nak uji kita, nak kesabaran kita, menjaga dia, mendidik dia dapat pahala lebih. Nampak? Pahala lebih untuk jaga anak-anak kurang upaya kan. Kata anak-anak istimewa ni ada kelebihan, Allah Ta'ala nak bagi konteks lain lah, sudut lain. Kalau kita berpandangan singkat, sudah tentu kita menyalahkan takdir Allah, salahkan aja. Tahu Allah Ta'ala zalim lah, macam-macam, tak adil lah Allah Ta'ala buat aku begitu. Nampak? Tapi bila anak tu dah besar, tengok dia ada kelebihan pula Allah Ta'ala bagi pada dia. Kelebihan takdir. Ya kan? Hafal Quran pun ada. Yang mati otak tu, ada seorang yang daripada Indonesia tu, budak Indonesia kan, Indonesia, dia hafal Quran, walaupun doktor kesahkan dia mati otak kan, tapi Allah Ta'ala beri kelebihan ke situ tu. Bila tanya dengan mak dia kan, apa perasaan mak dia macam tu kan, macam mana dia boleh jaga anak dia tu. Mak dia kata apa? Dia kata kalau nak harapkan dalam benda-benda dunia ni memang tak boleh harap daripada anak ni. Kan? Dalam bab-bab dunia ni satu benda aku tak boleh harap dah sebab dia cacat. Tapi yang aku harapkan bab akhirat je dia tu. Tu aja yang boleh saya harapkan. Tu saya dia hantar anak dia sekolah tahfiz kan, dan alhamdulillah anak dia berjaya dalam bab tahfiz hafalan dia berjaya. Mana untuk bekalan akhirat dia. Akhirat dah ada dah dia tu. Tapi nak dapatkan dunia memang tak dapat sebab dia cacat. Tak ada benda dia boleh bagi pada aku. Kata mak dia lah macam tu. Nampak? Pada dunia pun tak apa. Dia cacat. Macam mana nak kerja pun tak boleh, semua tak boleh. Duduk atas kursi roda macam tu kan. Benda yang boleh buat tak boleh. Tapi akhirat dia boleh bagi sesuatu pada ibu dia. Balasan untuk ibu dia lah, hasil daripada dia jaga anak dia. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Itu saja perbincangan kita InsyaAllah malam ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum wa minkum taqabbal.